Assalamualaikum. Hari ini saya menjelajah di bumi Songkla, melawat artifak barangan Nabi SAW di masjid Songkla. Nak topik mana? Dia nanti depan ni yo. Ni pameran yang dibuat di masjid Songkla. Masjid Songkla, Thailand. Yes. Nama kamu apa? Hah? Nama? Nama saya? Ya. Amira. Ni nama Amira, dia inilah penjaga di sinilah. Kan? Dah kahwin belum? Belum. Belum kahwin. Semua belum kahwin. Bagus. Ya. Bagus. Okey. Ni astronomi, barangan astronomi. Dulu kala, astronomi dulu kala. Sekarang dia teknologi dah canggih, tapi orang dulu pun hebat juga. Tengok dia punya teknologi yang mereka buat sebahagianlah irtifak. Tapi bagus di sini pasal kalau kita masuk muzium, kita tak dapat nak ambil gambar, tapi ni siap boleh video lagi. Kan baguslah dia punya ni. Ni apa ni? Ni bekas membakar kemenyan. Kemenyan ni tujuan dia bukannya nak panggil jin ataupun nak bagi makan jin dan sebagainya. Dulu ni kemenyan ni digunakan untuk memberi bauan di rumah, di kediaman ataupun di masjid, di majlis-majlis. Ni apa nama dulu, tapi kadang-kadang kawan kita ni dia guna ke arah benda yang tak betul, jadi tak betul lah. Ni bekas kemenyan, bekas kemenyan di zaman mana? Keempat, kemenyan itu menurut okey, apa dia ni? Dia kata apa, kemenyan boleh digunakan sebagai pewangi dalam majlis doa selamat atau majlis tahlil atau diikat dengan kepercayaan yang khurafat yang bertentangan dengan Al-Quran. Khurafat tak boleh lah. Sebab tu kalau kita pergi di Arab, banyakkan majlis-majlis ni mereka bagi bau setangi ataupun bau gaharu. Ni apa dia ni? Jam matahari Mesir kuno, ni jam matahari. Macam mana dia nak tengok waktu menentukan waktu azan, waktu masuk waktu solat. Ni dia punya artifak dia lah, bahan yang mereka guna. Jam matahari atau sundial adalah sebuah peranti sederhana yang menunjukkan waktu berdasarkan pergerakan matahari di meridian. Jam matahari lah. Baju besi Parsi. Ni baju perang. Baju perang atau baju besi lah, baju besi. Zaman Parsi. Dia bawa mai di sini. Bawa mai ke mana ni? Ke Songkla. Masjid wilayah. Ini pedang. Nampak tak? Tak nampak. Ini macam pedang Nabi lah. Zul Nurain kah? Tak silap saya. Ini pedang. Ni zaman dulu berperang guna pedang. Orang lah perang guna FB, guna internet. Lagi cepat dia punya kesannya. Ni batu apa tak tahulah, di tengah-tengah pedang ni batu apa tak tahu. Kalau tengok ni macam batu ferus di pedang ni.
Ni pedang banyak batu, lagi banyak batu. Macam-macam batu ada ni. Tapi ni rasa ni replika je kot. Tapi yang sebenar ni dia buat macam sama tapi besar dia, cara bentuk dia sama. Cumanya mungkin yang ni replika yang ni. Ni pedang Sayyidina Husin dilahirkan pada 8 Januari 626 Madinah, Arab. Sayyidina Husin wafat tahun 680 di Karbala. Cakap bahasa Melayu lah, jangan cakap bahasa Putai. Putai Malay. Tengok sini nak. Miao Putai. Ni apa dia? Barang yang digunakan untuk Nabi. Bekas kulit dibawa baginda dalam beberapa perang seperti perang Badar untuk bekas air. Ni bekas air. Di zaman di tanah pasir ni bekas air daripada kulit kibas. Kibas Ya. Daripada kulit kibas. Jadi lepas isi ayat dalam ni lah. Jadi nak minum ayat guna kibas. Seramai 370 orang mengikut riwayat. Di bulan Ramadan seramai. Dengan bekas ayat ni dia boleh bagi makan, minum di zaman di perang Badar ni 370 orang sahabat minum daripada air kibas ni. Ni hikmah Nabi lah. Hikmah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan patutnya yang besar ni hanya boleh makan untuk 4 orang minum je. Tapi dengan keberkatan Nabi di zaman di dalam peperangan Badar, seramai sahabat di bulan Ramadan berperang di bulan Ramadan dalam peperangan Badar, seramai 370 orang yang berada dalam keadaan dahaga. Maka Nabi SAW dengan mukjizat Nabi SAW, dengan air sebanyak sebesar kulit kibas ini saja, yang diisi dalam isi dan kulit kibas ini saja, boleh diminum dengan 370 orang. Ni hikmah mukjizat Nabi SAW. Kalau kita ni tak dapat dah satu ni. Kan? Kalau kita seorang yang makan, minum je. Lebih pula dah. Kan? Lebih pula. Dia kata apa? Diminum untuk 25 orang saja. Ni lah dia punya keberkatan Nabi SAW. Ni dia beri penerangan oleh Cik apa? Cik apa nama? Cik apa tadi? Saja. Ya. Mira. Cik Mira. Beri penerangan oleh Cik Mira. Cik Mira ni belum kahwin lagi ya? Belum kahwin ke belum nikah? Dua-dua bekas tempat mengisi susu. Ni susu apa? Bekas susu Nabi. Jatuh di Fatimah memakai bekas susu ni juga. Ali memakai bekas susu ni juga. Okay. Hasan Hussein memakai bekas susu Nabi juga. Yang kata susu apa nama yang ni memang bekas Nabi betul ke ataupun replika saja? Bekas betul Nabi. Ni bekas yang betul. Okey, ni bekas yang Nabi guna untuk minum susu. Nabi minum susu, Siti Fatimah pun guna bekas yang sama. Sayyidina Ali pun guna bekas yang sama. Sayyidina Husin pun bekas yang sama. Hasan Husin pun guna bekas yang sama. Jadi bekas ni digunakan untuk minum susu Nabi SAW. Betul lah? Ni bekas susu Nabi lah kita sebut. Bekas susu Nabi. Jadi minum melalui mana? Melalui sini ya? Bucu ini ya? Diminum melalui bucu ni lah. Bukan minum bucu atas ni, bucu bawah tu. Tu tempat minum dia. Ni bekas Nabi SAW. Tempat mengisi susu. Ni tempat mengisi susu. Ada satu tempat mengisi minuman keluarga Rasulullah SAW. Ni bekas tempat minuman keluarga Nabi lah. Susu unta ada susu kambing. Ni batu Masjid Quba. Masjid Quba. Di batu dinding Masjid Quba. Masjid Quba ni macam kita pergi Mekah. Di Mekah Masjid Quba ni masjid yang pertama yang Nabi buat ketika Nabi berada di Madinah. Dan masjid yang pertama ni adalah Masjid Quba yang diberikan Allah Ta'ala turunkan satu wahyu, la masjida ussisa ala taqwa, yang mana Masjid Quba ini dibina berdasarkan ketakwaan umat orang Madinah pada ketika itu.
Ni batu. Ni betul lah. Ni batu apa? Batu dinding Masjid Quba yang asal lah. Saya pergi sana pun tak tengok batu dinding ni. Mai ke Songkla pula nampak. Ni lah. Itulah orang tua kata jauh perjalanan, luas pandangan. Ni apa ni? Pintu taubat. Pintu taubat. Ya, dalam Kaabah. Kiswah taubah. Dalam Kaabah. Oh, ya. Okey. Ni pintu ni kita tengok macam apa? Macam sejadah tapi dia besar. Besar. Pintu ni diletak di dalam Kaabah. Pintu ni diletak dalam Kaabah. Ni zaman bila ni? Yang ni. 1224 tahun. 1224 tahun. Tu tempat tu dia punya tarikh pembuatan 1224 tahun Hijrah. Hijrah ni pintu dalaman Kaabah. Ni pintu dalaman Kaabah. Ni dia bertukar-tukar lah ni kan? Zaman lah ni orang pakai pintu emas dah. Sekarang pintu emas. Sebab ni orang tak pakai dah. Tak pakai dah. Orang pakai pintu emas dulu. Okey. Ni emas ni lah. Ni dia daripada emas. Orang panggil benang emas. Ya. Ni benang emas. Benang emas ni, benang ni lah yang dijahit ke kelambu Kaabah. Kelambu Kaabah pun menggunakan benang emas ni juga. Sebab tu kalau kita tengok, kalau kita beli frame, kita tengok kalau orang nak tipu, kita boleh tengok di segi benang ni. Dia ada beza dia. Hanya Johari yang mengenal manikam. Unggah. Ni tahun 1224 Hijrah. Ni zaman 1224 lah. Sekarang ni dah ni bertukar-tukar lah. Yang ni 1000, yang pertama ni 1116 Hijrah. Dan sekarang ni dalam Kaabah bukan lagi diletakkan pintu tu, tak diletakkan sebagai kelambu ni dah, diletakkan dengan pintu mah. Ni dalam dalaman Kaabah. Pintu mah. Ya. Ni kiswah pintu Kaabah, kiswah pintu Kaabah. Yang ni Raudhah. Permaidani dekat Raudhah. Ni permainan ni kat Raudhah. Kalau tuan-tuan tengok ada yang warna merah dulu, kalau saya pergi dulu tahun 2011 warna merah. Sekarang ni dah ditukar dengan warna hijau. Tapi coraknya masih sama. Corak sama, cuma warna saja yang berbeza-beza. Ni kat kapek ni yang ada di Raudhah. Raudhah ni di Masjid Nabawi lah. Masjid Nabawi tempat mustajab doa, salah satunya Raudhah. Ni orang berebut ni nak masuk ke Raudhah ni. Ni tiang, kalau kita tengok tiang ni, tiang dari haram, tiang yang ni menunjukkan tiang Raudhah. Tiang yang bersalut putih ni, mahmal putih ni bermaksud tiang ni adalah tiang Raudhah. Jadi pasal kita nak ambil gambar di Masjid Nabawi susah. Pasal orang ramai-ramai berpusu-pusu, kita susah nak ni kan. Tapi di sini dah ditunjuk kita salah satulah tiang. Berbeza dengan tiang-tiang lain. Kalau di Masjid Nabawi ni berbeza dengan tiang-tiang lain yang bukan Raudhah, diletak biasa aja. Ni kiswah dalam Kaabah. Kiswah dalam Kaabah. Dalam Kaabah ni dia ada kelambu ni juga yang berwarna hijau. Kalau tengok dalam kalau tak silap saya, dalam makam Nabi pun ada yang ditutup. Makam Nabi ni menggunakan kelambu yang berwarna hijau. Ni dia punya kiswah dalam Kaabah hijau. Dan zaman adalah pada tahun bila ni 1812, berakhirnya pada tahun 1949 oleh kerajaan Islam Osmaniyah. Kain ini berwarna merah dan berukuran 18x5, dikelilingi dinding Kaabah. Di sebelah dalam Kaabah, kain kiswah ini ditenung menggunakan benang sutra dan benang perak dengan ukiran ayat-ayat Al-Quran dan kalimah. Selepas pada tahun 1949, kain ini digantikan dengan kain berwarna hijau. Pada permulaan zaman Osmaniyah kain ini diletakkan berwarna
warna merah. Tapi selepas tahun 1949, kain ini diganti dengan berwarna hijau. Asal dulu merah. Ada orang ambil gunting buat azimat. Kan. Tu khurafat. Ni tapak kaki unta baginda Nabi. Bukan senang nak tengok ni. Saya pergi Mekah betul tak jumpa tapak kaki unta baginda Nabi ni. Unta bagi baginda Nabi bernama Qashwah, adalah tunggangan beliau yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Maksudnya, itu ada orang tanya saya, Nabi pergi ke Madinah, Nabi naik kuda ke naik unta? Ni dah ada satu jawapan, iaitu salah satunya Nabi naik unta. Nabi naik unta. Daripada perjalanan mungkin unta ni selepas Gua Hira, kalau tak silap kot. Mungkin unta ni selepas Gua Hira. Gua Sur kan. Ni Gua Hira ni tempat Nabi beruzlah. Ni tapak kaki unta Nabi SAW. Apa yang dipegang Nabi pun bukan takat apa saja yang dipegang Nabi mendapat keberkatan. Ni unta. Para sahabat menyimpan bekas tapak kaki unta. Sahabat banyak simpan bekas tapak kaki unta Nabi SAW di tanah Madinah. Tapak kaki Rasul. Ni tapak kaki Nabi SAW. Ni tapak kaki Nabi SAW. Ni bentuk tapak. Rasulullah. Para Nabi ni ada tongkat ya tuan. Ni tongkat Nabi Rasulullah SAW. Tongkat baginda Nabi SAW. Banyak yang tunjuk kasut Nabi, tanah makam baginda Nabi. Ini tanah makam dalam Masjid Nabawi. Tanah makam Nabi SAW dalam Masjid Nabawi, tanah dia. Ini darah bekam SAW, bekan darah Nabi. Ini contoh makam Nabi SAW. Ini contoh dia. Kalau kita tengok daripada luar memang tak nampak kalau ada di Masjid Nabawi. Tapi kita tengok di sini, kain penutup makam Nabi. Macam inilah bentuk dia. Macam inilah bentuk dia. Ini batu ababil, yang kata-kata burung ababil. Burung ababil yang lempar kepada Raja Abraha, Raja Abraha yang diambil daripada neraka kan. Yang dikata